Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid. Kita akan teruskan PDPR RBT pada minggu yang ke-19, masih lagi di tajuk hidroponik, iaitu kaedah mengubah anak benih. Anak benih yang cukup tempohnya dan tumbuh sihat perlu diubah ke dalam raga tanaman. Yang berikut ialah ciri-ciri anak benih yang sihat untuk diubah ke dalam raga tanaman. Okey, untuk memilih anak benih, ciri yang pertama ialah anak benih tumbuh dengan sekata. Okey, anak benih yang dipilih mestilah tumbuh dengan sekata. Okey, kamu kena perhatikan. Pastikan tiada anak benih yang tumbuh terbantut. Pilih anak benih yang tumbuh dengan sekata. Yang kedua, anak benih yang dipilih mestilah mempunyai 2 atau 3 helai daun. Okey, kamu kena perhatikan anak benih yang dipilih mesti ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 helai daun. Yang ketiga, anak benih mestilah tiada kesan serangan perosak. Okey, pastikan anak benih yang dipilih tiada kesan serangan perosak, contohnya serangan haiwan daripada kumbang, siput, belalang dan sebagainya. Yang keempat, anak benih yang dipilih mestilah tidak patah atau cedera. Okey, pastikan anak benih yang dipilih tiada yang patah-patah ataupun daun dia terkoyak. Pastikan anak benih yang sihat. Okey, yang kelima iaitu anak benih yang dipilih mestilah tiada serangan penyakit. Okey, kamu kena perhatikan anak benih yang dipilih mestilah tiada serangan penyakit. Contohnya seperti kulat, ataupun daun dia ada bintik-bintik, ataupun akar dia tidak sihat. Okey, dekat sini dia kata, penyakit reput akar mudah menyerang tanaman jika alatan penanaman tidak dijaga dengan bersih. Okey, pastikan alatan yang kita gunakan juga mestilah bersih dan maksudnya kita tak guna semula peralatan. Dia kena bersihkan dulu sebelum kita guna. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana proses dia kita nak mengubah anak benih ke dalam raga tanaman. Okey, langkah yang pertama kita mesti pilih anak benih yang sihat. Okey, tadi kita dah lihat ciri-ciri dia. Jadi kita kena pilih anak benih yang paling sihat. Okey, yang kedua kita kena masukkan anak benih ke dalam raga tanaman. Okey, kita masukkan kita punya anak benih tu ke dalam raga tanaman. Okey, di bawah ni dia kata anak benih akan hidup dan membesar dengan subur apabila mendapat bekalan nutrien yang cukup. Oleh itu, akar anak benih atau medium percambahan mestilah mencecar larutan nutrien ketika diletakkan pada takung. Okey, ini sangat penting. Kamu kena pastikan akar anak pokok kamu ni mesti menyentuh larutan. Okey. Kalau tak, pokok ni tak dapat menyerap nutrien. Okey, seterusnya, yang ketiga, kita perlu masukkan raga tanaman ke dalam lubang pada penutup takung. Okey, masukkan raga tanaman tu dalam lubang yang ada pada penutup takung. Okey, yang keempat, letakkan takung hidroponik di bawah struktur pelindung hujan untuk mengelakkan kecairan larutan nutrien. Okey, lepas kamu dah letak dalam takung, kamu letak takung tu di bawah struktur pelindung hujan. Okey, contohnya kita ada dibuat macam rumah, okey, untuk elak daripada pokok dia terkena hujan. Okey, kamu boleh letak di kawasan lain, tak semestinya letak di bawah struktur pelindung hujan. Okey, pastikan kamu punya takung tu tidak terdedah kepada air hujan untuk elakkan kita punya nutrien tu cair bila dia terkena hujan. Okey, yang kelima, kerja penjarangan dilakukan pada minggu pertama selepas mengubah anak benih jika perlu. Okey, kerja penjarangan ni maknanya kita pastikan tidak terlalu banyak anak benih dalam satu raga tanaman. Okey, sesuainya mungkin ada 3 atau 2 saja anak benih.
Okey, yang lain tu kamu boleh buang. Okey, yang macam ni dia gunting anak benih yang dia tak nak. Okey, dia kata penutup takung yang diperbuat daripada polistiren atau kertas tebal dapat mengurangkan suhu larutan. Okey, biasanya penutup takung ni diperbuat daripada polistiren ataupun plastik ataupun kertas tebal supaya dapat melindungi suhu larutan. Baiklah, untuk tutorial, cikgu nak kamu jawab Google Form yang cikgu telah hasilkan. Pastikan kamu menulis nama penuh dan kamu perlu tuliskan langkah-langkah pengubahan anak benih yang telah kita pelajari, iaitu ada 5 langkah. Okay, kamu tulis dekat ruangan yang diberikan. Baiklah, sekian, terima kasih dan selamat maju jaya cikgu ucapkan.